pertama, bagaimana agama berperanan menggalakkan hubungan etnik yang baik dalam kalangan masyarakat Malaysia? Yang pertama, agama berperanan sebagai asas pembentukan nilai-nilai murni sesebuah etnik. Tanpa nilai-nilai murni, sesebuah etnik itu gagal menjadi sebuah kelompok masyarakat yang mulia dan terpuji di dunia ini. Agama akan memandu individu dan sesebuah etnik itu agar berkelakuan baik, menghormati orang dan agama lain, tidak melakukan sesuatu di luar dari norma kehidupan, taat perintah agama, saling tolong-menolong, bekerjasama, berakhlak mulia dan lain-lain nilai yang positif. Yang kedua, agama mencerminkan budaya dan warisan sesebuah etnik. Agama berperanan memberikan identiti yang unik kepada individu atau sesuatu kumpulan manusia. Di sini, agama memberi ciri-ciri identiti sesebuah etnik melalui pelbagai aspek. Contohnya, pakaian, pemakanan, pemikiran, perbuatan, tradisi, adat resam dan sebagainya. Contoh agama mencerminkan budaya dan warisan sesebuah etnik paling ketara adalah di Malaysia, di mana masyarakat luar boleh mengenal sama ada seseorang itu beragama Islam, Buddha atau sebaliknya. Agama juga dianggap sebagai lambang perpaduan. Agama memainkan peranan sebagai alat menyatupadukan etnik di negara ini. Ini dapat dilihat semasa sambutan perayaan sama ada perayaan Aidilfitri, Deepavali ataupun Tahun Baru Cina. Sikap kunjung-mengunjung antara satu sama lain masih diamalkan. Contoh yang menunjukkan perayaan menggalakkan hubungan etnik dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah pada tahun 2008, arwah Yasmin Ahmad telah membuat iklan raya yang mencampurkan Raya Aidilfitri dan Deepavali yang bertajuk Ikan di Laut, Asam di Darat. Iklan ini telah memberi impak yang sangat hebat terhadap etnik-etnik di Malaysia. Soalan kedua, apakah nilai sepunya yang dikongsi bersama antara pelbagai kaum di Malaysia? Yang pertama, saling menghormati. Hormat menghormati adalah menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang sopan. Contohnya, setiap agama di Malaysia mengamalkan sikap hormat menghormati antara kaum dengan menghormati sambutan perayaan agama masing-masing seperti melawat rakan-rakan apabila dijemput ke rumah terbuka. Yang kedua, saling membantu. Setiap kaum berkongsi nilai bantu-membantu. Ini adalah kerana ajaran agama mereka. Dalam Islam, Al-Quran Surah ke-9 ayat ke-71 mengatakan, mereka yang berbuat baik akan diberi rahmat oleh Allah. Dalam Hindu pula, Bhagavad Gita menyatakan, sesiapa yang melakukan kebaikan akan berakhir dengan keburukan, sama ada di sini atau di dunia akan datang. Buddha pula, Buddha Dhammapada menyatakan, kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walaupun dikongsi. Dari sudut Confucianism, Confucius Lunyu menggunakan perkataan bertimbang rasa sebagai standard perlakuan bagi seumur hidup seseorang. Christian pula dalam Act 2035B menyatakan ia adalah lebih dirahmati untuk memberi daripada menerima. Yang ketiga, saling menyayangi. Nilai menyayangi ialah nilai sepunya yang telah dipupuk oleh kebanyakan kaum di Malaysia. Ini sebahagiannya disebabkan cara agama masing-masing yang mementingkan keharmonian dan kesejahteraan antara satu sama lain. Dalam Islam, Al-Quran Surah ke-4 ayat ke-148 menyatakan, Allah tidak suka kepada perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang, melainkan mereka yang dizalimi. Dalam Hindu, Bhagavad Gita menyatakan, orang yang melepaskan kebencian, melayan semua makhluk dengan kebaikan dan belas kasihan, dan sentiasa tenang, akan sentiasa teguh dalam kesusahan atau kesenangan.
Dari segi Buddha pula, Buddha Samyutta Nikaya menyatakan, semasa menjaga diri sendiri, anda juga menjaga orang lain. Semasa menjaga orang lain, anda juga menjaga diri sendiri. Dari sudut Confucianism pula, Confucius Lun Yu menyatakan, tegaslah dengan diri sendiri, kurangkan berkasar terhadap orang lain dan jauhkan daripada aduan. Dalam Christian, Proverbs 19:22 menyatakan, manusia mahukan kasih sayang yang tidak bertepian. Lebih baik menjadi miskin daripada pembohong. Yang keempat, saling berbuat baik. Setiap kaum berkongsi nilai berbuat baik antara satu sama lain. Ini adalah kerana ajaran agama mereka mementingkan akhlak dan perbuatan yang mulia dalam kehidupan. Dalam Islam, Al-Quran Surah ke-7 ayat ke-56 menyatakan, rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam Hindu pula, Bhagavad Gita menyatakan lakukan kerja dengan kebajikan orang lain sentiasa diminta. Dari segi Buddha pula, Buddha Dhammapada menyatakan untuk hidup tidak mementingkan diri, seseorang mesti tidak berkira meskipun banyak yang dimiliki. Confucianism pula menyatakan apa yang tidak ingin diperlakukan kepada diri, jangan dilakukan kepada orang lain. Dalam Christian, Ephesians 4:32 menyatakan berbuat baik kepada satu sama lain, berlembut hati, saling memaafkan sebagaimana Tuhan juga memaafkan kamu. Soalan ketiga, bagaimana nilai sepunya boleh membantu mengelakkan konflik antara etnik di Malaysia? Yang pertama, saling menghormati. Saling menghormati dicapai apabila orang memberi layanan yang sopan dan tidak prejudis, tanpa mengira perbezaan antara satu sama lain. Apabila sebuah etnik bertolak ansur dan tidak mencemooh etnik lain disebabkan perbezaan antara satu sama lain, harmoni antara etnik dapat ditubuhkan. Amalan ini dipraktikkan di Malaysia melalui proses akomodasi apabila satu etnik mencuba mengadaptasi mereka sendiri dengan menghormati pantang larangan etnik lain demi kesejahteraan hidup. Inilah melahirkan kesepaduan negara kita dan mewujudkan suasana yang harmoni, maka mengelakkan konflik antara etnik. Yang kedua, saling membantu. Jika kita membantu orang lain akan menghargai pembantuan tersebut dan hal ini menimbulkan keinginan untuk membalas budi. Saling membantu dapat menubuhkan kepercayaan antara etnik apabila satu etnik meletakkan kesan yang positif dalam kalangan etnik lain melalui pembantuan tersebut. Melalui kepercayaan tersebut, perselisihan faham dapat dikurangkan maka konflik antara etnik dapat dielakkan. Yang ketiga, saling menyayangi. Selain daripada menghormati orang lain, kasih sayang merupakan nilai yang amat penting dalam kesejahteraan hidup. Nilai ini mesti wujud dengan nilai saling membantu supaya etnik-etnik membantu antara satu sama lain dengan hati yang ikhlas tanpa mengharap balas budi. Jika etnik-etnik saling menyayangi dan sentiasa ikhlas dalam membantu antara satu sama lain, tidak ada perasaan dengki dan ketidakpuashatian antara etnik. Oleh itu, konflik antara etnik dapat dielakkan dan kesejahteraan hidup dapat dipupuk. Yang keempat, saling berbuat baik. Saling berbuat baik adalah sentiasa mementingkan kebajikan orang lain dalam perbuatan. Apabila etnik sentiasa berusaha untuk berbuat baik, etnik lain akan menghargai jasa etnik tersebut. Jika semua etnik bertolak ansur dan bergaul demi kepentingan etnik lain, kesejahteraan hidup dapat ditubuhkan melalui penghargaan antara satu sama lain. Inilah dapat mengelakkan konflik berlaku antara etnik dan dalam kalangan etnik.